Okey, bertemu kembali kita dalam last video ni untuk fungsi trigonometri. Okey, ini adalah modul kamu, muka surat 117. Okey, iaitu bahagian yang terakhir sekali. Selesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan rumus penambahan dan rumus gandaan. Selesaikan. Okey, bila sebut selesaikan, maksudnya kita akan cari nilai unknown dia ataupun x kita. Okey. Okey, dan sekarang digunakan apa formula sudut gandaan dan rumus penambahan. Okey, untuk soalan ni cikgu akan pilih dua soalan, iaitu soalan 1 dan soalan 4. Okey, soalan 1 dan soalan 4. Soalan 2 dan 3 kamu boleh cuba sendiri. Okey, bentuk dia hampir sama sahaja. Okey, soalan nombor 1, selesaikan. Ni Untuk selesaikan, cikgu gunakan skrin satu lagi. Okey, bila selesaikan, ingat kita akan cari nilai x dia. Okey, ini soalan 1. Soalan dia, selesaikan persamaan 3 cos 2x sama dengan 8 sin x tolak 5. Okey, untuk x-nya sudut di antara 0 dan lebih kecil daripada 360 darjah. Okey. Jadi kat sini kita akan permudahkan dahulu persamaan yang diberi ni. Okey, kita permudahkan dia. Ingat kita akan buat persamaan dia sehingga dapat seperti persamaan kuadratik. Okey, kita tak boleh selesaikan dia seperti cara kita buktikan pembuktian. Kita akan permudahkan dahulu persamaan ini dengan cara bawalah semua yang sebelah kanan bawa ke sebelah kiri. Okey, bawa ke sebelah kiri semuanya. Okey, kita bawa sebelah kiri dan susun dia. Okey. 3 cos 2x tolak 8 sin x tolak 5 sama dengan 0. Okey, ingat satu perkara cos dengan sin dia berkawan baik tau. Dia boleh berkawan baik. Jadi kalau kat sini dah ada sin dan kita dah tahu ini dah tak boleh diubah lagi. Dan kat sini kita ada rumus gandaan, sudut gandaan cos 2x. Jadi cos 2x di sinilah kita akan gunakan formula rumus gandaan untuk kita tukarkan dan sesuaikan dengan persamaan yang diberi, iaitu sin kat sini ada. Okey, sin. Jadi kita tengok balik formula apa yang sesuai daripada cos nak kaitkan dengan sin tadi. Sebab cos kita ada 3 formula, jadi kita kena tengok kesesuaian formula tersebut. Okey. Sekejap, mana lagi cikgu punya formula ni? Dah hilang dah formula dia. Oh, kat sini. Okey, tengok formula dia. Okey, cos kita ada 3 formula tadi cikgu cakap tadi. Okey, nak pilih yang mana? 1, 2 atau 3? Formula mana yang sesuai yang kita boleh gunakan untuk dapatkan sin juga? Okey, kita akan gunakan formula yang ketiga. Okey, formula yang ketiga, iaitu 1 tolak 2 sin kuasa 2. Okey, jadi 3 kat sini kat luar lah. 3 darab cos 2x kita akan gantikan dengan 1 tolak sin kuasa 2. Okey, 2 sin kuasa 2x. Okey, kita gantikan dengan formula sudut gandaan di situ dan kita sesuaikan dengan persamaan yang dah ada, iaitu ada sin kat sini. Jadi kita cari juga yang berkaitan, ada sin. Nampak? So yang biru tu cikgu gantikan dengan formula. Kembangkan, dapatlah 3 tolak 6 sin kuasa 2x tolak 8 sin x tolak 5 sama dengan 0. Okey, kemudian kita akan permudahkan dia. Okey, dia akan letakkan negatif 6 sin kuasa 2x tolak 8
sin X. Okey, 3 dengan tadi negatif 5 tadi kan. Okey, cikgu silap kat sini negatif 5 kalau kita bawa ke sebelah kiri dia akan jadi positif kan. Ini positif. So 5 tambah dengan 3 sama dengan 8. Okey, sama dengan 8 kat sini. Boleh? Okey, sekarang kalau kita nak, kita nampak dah, ini adalah bentuk, kita nampak bentuk ini kuasa 2. Contohnya sin kuasa 2, ini sin saja. So yang belakang ni tak ada sin. So, kita nak bentuk macam ni lah, ini macam bentuk persamaan kuadratik yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, tapi sebelum kita faktorkan dia, kita make sure ini positif dahulu. Betul tak? Yang di hadapan ni kita kena tukarkan jadi positif. Macam mana nak tukarkan jadi positif? Okey, sama ada awak bawa sebelah kanan balik ataupun kita boleh hilangkan tanda negatif ni dengan cara darab atau bahagikan dengan negatif 1. Okey, so ini cara penghapusan tanda tu. So kita darab atau bahagi dengan negatif 1, kita akan dapat 6, positif 6 sin X kuasa 2, tolak jadi tambah 8 sin X, tambah jadi tolak 8 sama dengan sifar yang kosong. Okey, kemudian 6, 8 dengan 8 kat sini kita boleh permudahkan lagi. Jadilah 3 sin kuasa 2X tambah 4 sin X tolak 4 sama dengan kosong. Barulah kita faktorkan dia. Okey, bila faktorkan ruang ni kena besar sedikit sebab kita ada sin. Sin X inilah kita akan andaikan dia adalah X lah. Sin X tu andaikan dia adalah X. Okay. Jadi kat sini kita akan faktorkan. Kita ada 3 sin X. Ini sin X. Okay. So 4 dengan ini 2. Ini pun 2. Okay, tolak tambah. Okey. Sama dengan kosong. Okey. Kalau kamu tak boleh nampak macam ni, awak cubalah tulis dahulu. Contohnya awak tulis 3 sin kuasa 2x tu, awak andaikan x kuasa 2. Okey. Tambah 4x tolak 4 sama dengan kosong. Awak cuba faktorkan dia dahulu. Okey, ini 3x, ini x, 2, 2. Jadi plus minus kan? Ini jadi minus, ini plus. Okey, cuba Okey. Kemudian kita akan pecahkan dia. Okay, kita akan jadikan 3 sin X tolak 2 sama dengan kosong atau sin X tambah 2 sama dengan kosong. Okey, sampai sini. Okey, kita akan jadikan dia sebagai sin X saja. So, awak ubah, bawalah negatif 2 ke sebelah kiri. Okey, jadi sin X sama dengan 2. Kemudian 3 bawa ke sebelah kanan. Jadilah sin X sama dengan 2/3. Okey, so sebelah kanan pun sama. Sin X sama dengan negatif 2. Okey. Okey, kat sini negatif 2 kat sini. Okey, automatik dia tak tertakrif. Awak kena check. Ia adalah tidak tertakrif. Okey, tidak tertakrif. Okey. Sin 2/3. Kita akan cari sin 2/3 ni. Sin X sama dengan 2/3. Gunakan cara konsep basar MC yang cikgu bagi itu. Basar MC. Base angle. Okay, sketch the angle, kemudian rig, then merge. Okay, merge tu maksudnya kita gabungkan kedua-dua belah. Gabungkan sin X dengan sin X sama dengan negatif 2. Tapi negatif 2 tak takrif, jadi tak perlu gabungkan. Okay, so step pertama,
Kita cari base angle dia, iaitu base angle iaitu sudut tirus dia. Shift, tekan shift sin. Tekanlah 2/3. Kamu akan dapat berapa? Sin 2/3 dapat apa? Tekan kalkulator. Okey, kita akan dapat 41.81 darjah. Okey, itu adalah base angle kita. Step kedua, kita akan sketch the angle. Sketch angle kita kat mana, kedudukan dia. Kita tengok sin X kat sini nilainya adalah positif. Okey. Nilai positif. Maksud nilai positif, sin berada di mana nilainya adalah positif. Sin berada di sukuan yang keberapa? Sukuan pertama dan sukuan kedua. Nilai sinnya adalah positif. Jadi sudut kita satu di sini, satu lagi mestilah di sini. Nampak? Tapi base angle kita adalah satunya di sini, iaitu 41.81 di sini. Base angle kita kat sini 41.81. Tapi sudut kita bermula mesti daripada paksi X yang positif. Jadi di sinilah kita boleh read dia. Okey, langkah ketiga kita read, iaitu dapatkan X saja sama dengan. So yang pertama ni 41.81 darjah. Yang kedua adalah pada sukuan kedua, iaitu 180 darjah tolak 41.81 darjah. So kita akan dapat 41.81 darjah dan 138.19 darjah. Okey. Dan langkah keempat sepatutnya merge, tapi oleh kerana sin X ni sama dengan negatif 2 tidak tertakrif. Kalau dia tertakrif, dia ada nilai, kita akan gabungkan sekali untuk step yang keempat tu. Merge. Okey? Boleh? So inilah jawapan akhir kamu. Okey? Okey, so cikgu siap soalan yang pertama untuk muka surat 117. Okey, kita akan sambung soalan yang keempat. Cikgu pilih soalan 4 sebab dia ada soalan 4 dan soalan 3 tu lebih kurang sama saja. Awak boleh cuba soalan 3 sendiri. Soalan 4. Okey, untuk soalan 4. Soalan 4 diberi sin. Okey, ini soalan sin diberi sin theta sama dengan P, di mana P ialah pemala. Okey, tengok soalan 4 Okey, soalan 4 muka surat 117. Okey, soalan 4 ni. Diberi sin theta sama dengan P, di mana P ialah pemalah dan tetanya berada adalah 90 hingga 180. Maksudnya theta berada di sukuan keberapa. Okey, itu kamu kena tahu Okey. Ini maklumat dari silakan cari dalam sebutan P cosec X theta dan sin theta. Okey. Langkah pertama, kita kena pasti dahulu di mana kedudukan sudut kita. Okey. So langkah pertama kita kena pasti di mana kedudukan theta kita tu. So kita lakarkan paksi kita. Theta dikata di antara 90 hingga 180. Jadi theta kita berada di mana? Sukuan ke berapa? Ya, betul, sukuan yang kedua. Okey. 2 dan kita nampak sin theta kita nilainya positif. Okay, ini sukuan kedua. Cikgu buat dalam bentuk segitiga, right angle triangle macam tu. Ini theta. So diberi sin theta sama dengan P. Sin theta sama dengan P. P ni P per 1 lah. Okay, sebab kita tahu sin theta adalah opposite per hypotenuse. Okay. Jadi opposite kita adalah P, hypotenuse kita adalah 1. Jadi boleh cari tak adjacent kita apa? Okey. Cari adjacent kita iaitu punca kuasa 2
1 tolak P kuasa 2. Okey, 1 punca kuasa 2, 1 tolak P kuasa 2 itu adalah adjacent kita. Okey. Jadi sekarang kita kena cari keset. Okey, kita nak cari keset sekarang. Okay, bila kita dah nampak tu, kita nak cari keset kita iaitu A keset theta. Okey, keset theta, ingat formula kalau keset ada S kat sini jadi 1 per sin theta. Okey, 1 per sin theta. So, theta kita tadi adalah P, jadi jawapan kita adalah 1 per P. Boleh? Okey, untuk B, kita nak cari sin 2 theta. Okey, sin 2 theta. Nampak tak 2 theta di sini? Kita tak boleh direct ambil terus daripada rajah kita. Kita kena tukar dahulu kepada formula, gunakan formula sudut gandaan tadi, iaitu kalau sin 2 theta, formulanya adalah 2 sin theta cos theta. Okey, 2 sin theta cos theta. Jadi kat sini gantikan sin theta dengan cos theta tadi. So 2 sin theta kita adalah P, cos theta kita adalah, cos theta kita apa? Sin theta adalah P per 1. Cos theta sama dengan adjacent per hypotenuse. Adjacent adalah punca kuasa 2, 1 tolak P kuasa 2 per hypotenuse adalah 1. Dan ini sama dengan punca kuasa 2, 1 tolak P kuasa 2. Kemudian kamu perlu semak juga cos theta pada sukuan kedua, nilainya adalah negatif. Jadi cos theta kita ingat kena letak negatif punca kuasa 2, 1 tolak P kuasa 2. Okey, barulah kamu pemudahkan dia. Okey, kamu gabungkan negatif bawa ke depan jadi negatif 2P darab punca kuasa 2, 1 tolak P kuasa 2. So, tinggalkan jawapan kamu macam tu sahaja. Boleh? Okey, itu bentuk-bentuk soalan. Kalau kamu rajin, ada masa, kamu boleh cuba soalan muka surat 118. Okey, soalan-soalan klon terutamanya, dan biasakan dengan soalan ni. Lama kelamaan kamu akan biasa dengan formula dia dan kamu mungkin boleh hafal sendiri formula. Dan ingat balik formula yang wajib dihafal, iaitu tangent sama dengan sin per cos, keset theta sama dengan 1 per sin, cot theta sama dengan 1 per tangent ataupun cos per sin, dan satu lagi sec theta sama dengan 1 per cos, iaitu wajib hafal. Dan bila kamu dapat saja soalan, dapat saja set soalan untuk exam, kamu terus dropkan dulu formula-formula kamu hafal dalam senarai formula yang diberi. So itu tipsnya lah. Dan cikgu akan cuba cari soalan-soalan yang berkaitan untuk kamu cuba, terutama soalan yang melibatkan graf tu. Kalau ada masalah, tolong maklumkan pada cikgu soalan nombor berapa, muka surat berapa, atau snap gambar dan bagi pada cikgu. So cikgu akan jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Selamat mencuba semua.